Good. Okay. Jadi cikgu terus bagi kamu contoh lah sebab hari ni kita nak buat latihan lah. Jadi latihan yang ni contoh lagi kita akan buat latihan sama-sama. Okay, jadi soalan dia ada dua, dia couple macam ni kan. Bukti kan, lepas tu dia akan suruh kamu solve. Nah, jadi bukti ni macam hari tu lah cikgu kata kan, kita tak boleh ubah persamaan ni, kiri dan kanan ni tak boleh ubah. Okay lah, kita label macam tak boleh ubah, tak boleh pindah. Apa yang duk kanan, apa yang duk kiri. Nah, kita kena provekan kiri sama dengan kanan. Jadi left hand side sama dengan right hand side kan. Okay, ini soalan yang first. Jadi tips dia, kamu ingat ke kita kena pilih bahagian yang lebih kompleks. Jadi kita akan pilih bahagian left hand side ni, kita akan ubah dia sampai dia jadi sama dengan right hand side. Nah, jadi kita akan pilih left hand side, kita akan ubah sampai dia jadi right hand side. Seterusnya, tanpa menggunakan CV atau kalkulator, selesaikan dalam sebutan pi persamaan trigonometri. Dia suruh selesaikan soalan ni. Jadi dia kata x tu kurang atau sama dengan pi. Ini maksudnya jawapan kita tu kita nak dia kurang daripada 180. Pi tu 180 darjah kan. Jadi kita nak dia daripada negatif 180 hingga positif 180. Bila ada negatif sign tu maksudnya sudut tu negatif. Boleh lah? Okay. Jadi mari kita try buat soalan yang A tu dulu. Okay. Saya tunjuk kamu lah. Okay. Jadi kita ada equation yang gini. Cikgu nak kamu ingat kita ada persamaan yang ni. A squared tolak B squared sama dengan A tolak B, A tambah B. Boleh? Sebab kita selalu guna ni. Yang ni matematik kan, kamu tahu kan? Jadi kalau kata kita kembangkan kuasa 2, satu tolak satu tambah tu dia akan jadi macam ni. Nah, jadi rule ni kita selalu guna. Lagi-lagi untuk proving ni. Jadi kita tengok soalannya ni. Dia kata 1 over secant X tolak tan X campur 1 over secant X campur tan X sama dengan 2 secant X. Kan? Okay. Jadi kita akan pilih left hand side. Ini left hand side itu. Dah ambil semua dah. Okay. Okay, jadi left hand side itu. Jadi ni sajalah. Okay, jadi kita akan ubah dia sampai dia jadi belah sana. Jadi tulis balik left hand side sama dengan 1 over secant X tolak tan X. Jadi apa yang cikgu dah proof untuk kamu, cikgu nak kamu salin lah. Sebab kamu nak buat sendiri, lihat sikit kan benda ni. Jadi kamu salin apa yang kita dah ada tu. Kod lah dalam exam dia mungkin keluar bentuk dia macam ni lah. Jadi dia ada beberapa bentuk lah. Jadi kalau kita dah buat 2-3 kali sebenarnya kita boleh proof. Kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia susah kan. Okay, jadi kalau kita nampak pecahan macam ni asing-asing, kita tak boleh buat apa-apa lain selain daripada kita samakan penyebut. Jadi kalau kita nak samakan penyebut benda ni, kita letak dalam kurungan macam ni. Supaya kamu nampak. Masuk dah menjahit tadi. Dah. Supaya kamu nampak sebutan dia apa, boleh penyebut dia apa. Jadi kita kena darab silang. Maknanya kamu punya pecahan yang first ni kita kena darab atas bawah dengan penyebut ni. Maknanya secant X campur tan X per secant X campur tan X. Yang belah sini kena darab dengan dia ni yang tingkat atas bawah. Jadi selalunya soalan macam ni lah, atas dia 1 kan. Jadi kalau dia darab silang, dia akan dapat penyebut yang dia tak ada tu. Boleh? Sebab dia darab sini kan. Jadi dia akan jadi secant X campur tan X. Ini satu ni akan dapat penyebut yang ni punya. Jadi tambah. Jadi kalau dia tolak, kita berkurungan kat belakang. Jadi dia tambah tak apa. Secant X tolak tan X. Okey, jadi sebab kita darab silang, jadi penyebut dia akan jadi hasil darab dua-dua ni. Boleh lah, jadi kita tulis je kurungan, darab kurungan. Secant X tolak tan X. Secant X tambah tan X. Okey, jadi kalau ikut rule tadi, kita punya tapak bawah ni nampak tak? Dia A tolak B darab dengan A tambah B kan. Maknanya dia akan jadi yang ni. Dia akan jadi A squared tolak B squared. Jadi kita boleh ubah dia. Jadi tu kata kena ada skill sikit nak proving ni. Jadi atas ni kita akan pemudahkan, bawah ni kita akan ubah dia ikut rule matematik ni.
Okay, jadi kita tengok yang kat atas ni jadi apa? Secant X campur secant X. Jadi secant X campur secant X ni macam X campur X. Jadi dia akan jadi dua benda tu. Dia akan jadi dua secant X. Nah, jadi dua secant X. Tan X tolak tan X hilang lah. Nah, satu positif satu negatif kan. Jadi tapak dia akan jadi A squared tolak B squared kan. Jadi secant kuasa 2X tolak tan kuasa 2X. Jadi gitu saja. Okay, kita dah simplify dah. Okay. Nampak tak? Last kali nak kena jadi macam ni. Jadi bila dah sampai sini, kita nampak dia ada kuasa 2. Kita nak kena ubah tingkat bawah ni pakai identity. Okay, jadi bila nampak kuasa 2, kita kena ingat identity kita. Jadi yang ni dia tunjuk kita. 1 campur tan kuasa 2X sama dengan secant kuasa 2X kan? Ni identity kita kan? Jadi kamu tengok dia tulis apa kat sini. Secant X tolak tan X. Maknanya tan X ni kita dah pindah dia pergi belah sana kan. Jadi secant kuasa 2X tolak tan kuasa 2X adalah sama dengan 1. Jadi bawah ni kita boleh hapuskan dia, dia adalah 1. Jadi kita dah dapat jawapan dia. Jawapan dia 2 secant X. Jadi sonok lah proving ni. Bila kita dapat sama sonok. Tak tahu lagi tu. Ada cuti ke rasa? Cuti pertengahan. Ada kan? Ada cuti pertengahan penggak kedua. Kan? Ada seminggu. Ada cuti. Okay, jadi next kita dah solve ni. Jadi bila kita kata proof, dia dah kena sama dengan right hand side lah. Boleh lah? Okay, jadi kamu ingat rule tu lah. A squared tolak B squared sama dengan A tolak B, A tambah B. Okay, jadi kita selalu guna yang ni. Okay, last B pula. Seterusnya tanpa menggunakan CV atau kalkulator selesai kan? Jadi bila kita kata selesai, macam hari tu lah waktu kita lukis graf tu selesai kan tu maksudnya kita nak nilai theta tu ataupun kita nak nilai X dia. Kita nak X ni. Okay, jadi kalau kata kita tak berjaya proof, kata terlalu susah, kita tengok statement atas ni, dia useful untuk kita permudahkan equation bawah ni. Boleh tak? Ni kamu nampak tak yang ni sebiji sama dengan yang ni. Jadi waktu kita nak selesaikan soalan tu, kita bukan pakai yang belah left hand side ni. Kita akan tukar dia supaya dia jadi senang sikit, kita akan pakai right hand side ni. Jadi kita akan tukar ni jadi 2 secant X. Nampak dia buat. Itu gunanya. Jadi kalau kita tak boleh proof, kamu jangan stop kat situ. Kamu buat B. B banyak lagi markah. Proof 2. B ni selalu 3 lah atau 4 kan. Jadi kita guna maklumat yang ada tu untuk tolong kita selesaikan. Jadi kita boleh tukar ni jadi ni. Jadi dia jadi mudah ni. 2 secant X campur 2 sec 2 sama dengan kosong. Yang mana yang tak ada sin constant tu kita akan pindah dari belah kanan lah. Dia jadi macam ni kan. Lepas tu kita pindah 2 ni. Ikut urutan macam biasalah. Dia jadi secant X. Secant X tak boleh picit kalkulator. Jadi kita kena tulis dia dalam bentuk yang sin constant. Jadi secant ni 1 per cos lah. Yang ni dah kena sedia maklum lah. Secant ni 1 per cos. Cosecant 1 per sin. Okay, cotangent. Cotangent X sama dengan 1 per tan. Jadi kena ingat lah. Jadi sebab kita nak picit kalkulator tak boleh picit secant X ni. Kita kena tukar dia jadi 1 per cos X. 1 per cos X belum lagi boleh picit kalkulator. Pindah 1 ni pergi sana. 1 ke atas pindah sana tetap ada 1 ke atas sana lah. 1 pindah ke atas jadi 1 juga kan. Lepas tu sekarang ni baru kita boleh tekan kalkulator lah. Jadi yang ni kita nak tekan kalkulator yang nombor ni sahaja. Negative sign ni nak tentukan sukuan mana yang kita kena cari. Jadi nampak tak dia suruh cari daripada sukuan daripada 0 sampai 180 ke ni. 0 sampai negatif 180. Maknanya dia suruh cari jawapan untuk 2 sukuan. 2 sukuan. Tapi sebab dia suruh cari yang negatif sekali, negatif dia akan pergi belah sini kan. Tapi negatif untuk cos sama je. Positif dengan negatif dapat jawapan yang sama lah. Jadi kita nak jawapan dalam 2 sukuan. Boleh lah. Okay. Jadi kalau kita picit calculator ni, kalau kita pakai mode radian, kita tak dapat jawapan dalam sebutan pi. Okay, jadi kita akan picit dia dalam mode degree macam biasa. Jadi cikgu tunjuk kamu kat calculator cikgu. Okay, kalau kita nak hilangkan cos, kita buat apa? Kita nak hilangkan cos tu.
Bagi kos. Kita shift cost, betul? Kita kena picit shift kan? Ah, bukan bagi kos lah. Bukan bagi kos lah, shift kos. Nak hilangkan kos. Kita pernah buat kan waktu kita belajar tajuk segitiga kan. Jadi kita shift kos 1/2 ni. Nah, dalam mode degree. Okay, jadi kita akan dapat jawapan yang degree. Lepas tu ujung tu kita akan tukar dia jadi dalam radian lah. Okay, jadi shift cost. Shift cost. Jadi ni cara dia nak dapat X saja maksudnya. Bila kita nak X saja maknanya kita kena buang cost ni dengan kita shift cost. Okay, jadi shift cost 1 cikgu buang kurungan lah. 1/2. Tak dia gitu. Okay, jadi kita dapat jawapan dalam degree ni 45. Jadi sebab tu dia tak bagi kita guna calculator. Boleh tak? Sebab kita kena ingat ni sebenarnya 1/2 tu sebenarnya datang daripada triangle yang 45 tu. Betul ke? Kau ingat ke? Okay. Jadi dia jawapan dia adalah 45. 45 ni jawapan dalam sukuan pertama. Boleh tak? Kita abaikan dia kata tak boleh guna calculator ni, tak apa. Jadi kalau dia jawapan dalam sukuan pertama, maknanya kita dah ada jawapan yang ni. Yang ni jawapan dia 45 darjah. Jadi kalau kita nak dalam radian, kita bagi je dengan 180, kita akan dapat pecahan dia. Lepas tu kita tulis pi je. Boleh? Jadi 45 bahagi 180 dapat 0.25 kan? Maknanya 1/4. 1/4 tu pi per 4 lah. Okey, tapi jawapan yang ni jawapan yang ni cost tu positif, kamu perasan tak? Jadi kita nak jawapan cost negatif kan? Jadi yang ni untuk rujukan kita semata-mata. Jadi sukan pertama ni rujukan kita. Bila dia tulis ni negatif, kita nak jawapan di mana cost tu jadi negatif. Tak apa, nanti kita tengok next question lagi jelas untuk kamu lah. Jawapan bila cost negatif. Jadi memang kita nak jawapan dia dari sampai 180, tapi yang sukuan pertama ni tak memenuhi syarat, betul tak? Jadi kita nak jawapan dalam sukuan kedua sahaja untuk kes yang ni. Jawapan bila cost negatif. Sebab yang ni add sugar to coffee kan? Jadi cost akan negatif dalam sukuan yang kedua dengan yang ketiga. Dia akan negatif dalam dua-dua sukuan tu. Jadi macam mana kita nak dapat jawapan dalam sukuan kedua kalau kita ada sudut tirus ni? Jadi sudut tirus tu kata kita label sebagai alpha 45 kan? Macam mana kita nak dapat jawapan dalam sukuan kedua? Sukuan kedua tu maksudnya, okey. 80 tolak dengan 45. 180 tolak dengan 45. Okey, pandai ya. Dia 180 tolak 45. Ni jawapan dalam degree yang kita suka dan degree lah. Kita senang, kita tak takut sangat kan dapat 135. Dia tukar dia jadi radian, kita bagi 180 macam tadi lah. Okey, jadi bagi 180, berapa pecahan dia tu? Sama kan macam ni dia tulis. 3/4 pi. Jadi sudut tu kalau kamu ingat tak cos negatif dengan positif sama. Jadi cuma kalau kata negatif tu dia ada negatif sign lah sebab ini theta kan. Ni sudut kan. Jadi sebab tu jawapan dia satu positif satu negatif sebab negatif 180 tu dia duduk dalam sukuan yang sini. Jadi sukuan yang betul ke cikgu kata tu. Dia gerak macam ni sebab sudut dia negatif. Tapi sebab kita nak nilai sudut tu. Boleh tak? Kita nak nilai sudut tu tetaplah nilai dia, nilai sudut sukuan kedua cuma dia negatif. Betul? Faham tak? Jadi nilai dia nilai yang sama. Cuma dia ada negatif sign sebab sudut dia negatif. Boleh tak? Jadi sebab tu jawapan dia negatif 3/4 pi dengan 3/4 pi. Okey, jadi ini contoh yang pertama. Sabar Luna, kalau kamu tak faham, kita tengok penilaian kendiri ni, kita akan buat latihan sama-sama. Jadi kamu observe je macam mana cikgu jawab. Jadi dalam penyelesaian tu, kita akan, yang untuk kes yang ni dia senang kan. Tapi kalau kata kita nampak kuasa 2 ke apa, kita kena pandai lah. Mungkin kita kena guna identiti nak ubah. Ataupun mungkin kita boleh EQN kan. Jadi ada contoh yang kita boleh EQN lah. Jadi cikgu tunjuk kamu. Jadi kita akan buat penilaian kendiri 10 ni sama-sama. Okay. Copy. Jadi cikgu ambil sekali dengan jawapan dia. Okay. Jadi supaya kita senang nak rujuk lah. Tadi dia susah sikit sebab dia nak sudut tu daripada negatif 180 ke 180.
dah lah kamu tak biasa kan. Okey. Jadi tapi kita kena ikut syarat dia. Kalau dia nak dalam 2 sukuan je, jawapan ada 2 sukuan. Kalau dia nak 4 sukuan ni jawapan, nak 4 sukuan. Kalau tidak kita tak dapat markah untuk jawapan lah. Jadi ni penilaian kendiri 10. Cikgu tengok dia punya jawapan. Kita copy paste dulu. Tak payah nak ujuk banyak kali kan. Ni dah tajuk lain dah. Gerakkan garis lurus. Ni susunan dia lain sikit buku KBSM ni. Dia letak kebarangkalian lepas dia belajar trigo. Okay, sebab tu cikgu ajar kamu trigo dulu. Mana benda 10? Ni dia. Sikit je jawapan dia, jawapan je. Jadi jangan kerja semua kita kena buat. Okay. Satu lagi kita ambil kita punya identiti, sebab kita ni orang yang masih lagi baru dengan identiti. Jadi identiti tak berapa ingat sangat kan. Jadi sebab tak ingat sangat identiti, kita kena ada di sebelah kita lah. Jadi bila kamu buat latihan macam tu kan. Okay. Mana dia identiti kita. Selain identiti yang lain tu lah yang segitiga 45, segitiga 60, segitiga 30 tu. Semua tu kalau tak ingat lagi kamu kena ada kat sebelah kamu. Okay. Sampai exam kamu kena buat ni lagi lah. Mana dia? Okay. Jadi mari kita tengok soalan dia. Nombor 1 straightforward je, dia tak suruh bukti. Soalan panjang ni bawah ni baru suruh bukti. Selesaikan setiap persamaan trigonometri berikut. X tu maknanya jawapan sudut tu dia nak daripada sukuan pertama sampai sukuan keempat boleh. Jadi 0 to 360 degrees tu maknanya 4 sukuan. Okay, jadi kalau dia nak yang negatif, kita akan tengok yang negatif sajalah. Kalau dia nak yang positif, kita akan tengok yang positif saja. Okay, jadi A tu dia kata soalan dia cos kuasa 2x tolak 2 sin x sama dengan 1. Okay, ni cikgu tulis kat bawah ni. Okay, jadi sebab dia ada cos dengan sin, kita tak boleh nak pindah-pindah lepas tu cik calculator lagi tau sebab dia berbeza. Jadi kalau dia berbeza, satu sin, satu cos, kita kena bagi semua sama. Jadi siapa yang kita boleh ubah, siapa yang kita nampak kita boleh ganti dengan identiti. Nampak? Jadi dia ni tak boleh ganti dengan identiti sebab dia tak ada kuasa 2. Ini saja yang boleh ganti dengan identiti dan kita boleh gantikan dia dengan sebutan dia dalam sin. Betul lah. Jadi kalau kita guna identiti pertama ni, cos kuasa 2A kan. Jadi cos kuasa 2X tu. Dia sama dengan 1 tolak sin kuasa 2A. Nampak? Jadi kita boleh replacekan dia. Jadi tips dia kalau nak selesai semua kena dalam nisbah yang sama. Boleh? Jadi kalau ada cos, lepas tu dia ada kuasa 2, kita akan guna identiti untuk tukarkan dia. Okey, jadi 2 sin X sama dengan 1. Okey, kalau sin X, sin yang ada kuasa 2 ni, kita boleh anggap dia macam kita layan dia macam dia X kuasa 2. Dia lah yang ni X kuasa 2. Jadi kalau dia tak ada kuasa 2, maksudnya kita boleh layan dia macam dia X. Yang ni untuk bantu kamu lah nak faham macam nak selesai kan. Jadi kalau kata dia ada cos dengan sin ni, maksudnya dia ada X dengan Y lah. Faham? Sebab tu kita tak boleh solve lagi. Okay, jadi kita kena tukar semua jadi X dulu baru kita boleh solve. Okay, jadi 1 dengan 1 ni nombor lah. Kita boleh pindahkan 1 ni. Dia akan hilang kan. 1 tolak 1. Jadi 1 ni akan hilang. Jadi dia jadi negatif sin kuasa 2x tolak 2 sin x sama dengan kosong. Okey, jadi sebab dia ada negatif sign, jadi yang ni macam biasa kita boleh guna kiri kanan equation kita kan. Kita positifkan semua orang. Jadi maksudnya kita darab semua orang dengan negatif sign. Okey, kosong tak jadi apalah bila darab negatif sign. Okey, jadi ni cikgu katakan dia macam x squared campur 2 X. Jadi bila kita nak selesai ni, kita akan faktorkan keluar satu nilai X. Betul tak? Macam biasa kan? Kalau kata kita faktorkan, dia akan jadi sini. Ini dalam bentuk pemfaktoran macam ni. Sekejap. Kita boleh samakan dia dengan kosong kan? X akan sama dengan kosong. X campur 2 akan sama dengan kosong. X sama dengan negatif 2 kan? Jadi yang ni pun sama. Ni nak bagi kamu faham ya analogi dia. Okey. Jadi kita akan faktor keluar sin X lah. Okey,
Ingat lah, sin X tu X. Jadi kita tak boleh faktor keluar sin saja tanpa X dia. Faham tak? Salah ni. Sin yang tak ada nilai sudut kat sebelah dia tak ada makna langsung. Maknanya kamu tak faham. Nah, kita kena bawa keluar sin X. Okay, jadi sin X letak luar. Jadi sin X bawa keluar daripada sin kuasa 2X, dia akan tinggal sin X lah. Nah, jadi kalau kata satu saja ni macam X kan. X bawa keluar diri dia, dia akan jadi satu lah. Dia akan hilang kan. Jadi dia tinggal gini lah. Yalah, jadi sin X dalam kurungan sin X campur 2. Macam ni lah rupa dia lah. Sin X to X kan. Ni benda ni. Okay, jadi kita ada dua nilai kat sini. Satu sin X sama dengan kosong. Satu lagi sin X campur 2 sama dengan kosong. Kita kena solve dua-dua. Sebab dalam trigonometri, bila dia kosong pun dia ada nilai. Betul? Jadi kalau dia kosong ni, kita nak kena sketch graph. Boleh lah kita sketch graph sikit. Jadi kalau untuk sin, graph sin lah. Okay, graph sin rupa dia gini. Jadi kita boleh tahu X dia apa daripada kita punya paksi ni. Boleh? Jadi dia nak nilai sin X sama dengan kosong kan. Maksudnya waktu nilai, nampak tak? Masa dia pintas kat paksi X ni. Kat situ nilai dia punya Y dia kosong, sin dia kosong. Jadi dia pintas kat berapa tempat? 1, 2, 3. Jadi ni kosong. Jadi jawapan X kamu lah. X sama dengan kosong. Ini 90 kan? 9, 18, 27, 36. Ingat kan? Kita bagi 4 square macam biasa kan? Sebab sin X kan? Jadi kat sini nilai dia 180 lah. Okay, dan sini nilai dia adalah 360 darjah. Okay, jadi kalau untuk nilai kosong, nilai apa lagi ya? Nilai 45, sudut khas, nilai kosong, sudut khas kena pakai segitiga kan? Nilai kosong ni kena pakai graf. Okay, jadi graf untuk make sure kamu dapat semua supaya kamu, kalau kamu picit shift sin dia, kamu akan dapat kosong saja. Jadi kamu tak tahu lagi dua jawapan ni. Sebab tu kita plot graf. Okay, jadi kita plot graf, kita tengok yang X ni jawapan dia ni. Jadi kalau kata di cos, graf cos lah. Kalau graf tan tak payah ni sebab dia punya value lain. Okay, jadi untuk yang ni, yang ni cikgu tunjuk kamu. Sebab tak semestinya, walaupun dia macam ni, tak semestinya dia ada jawapan. Jadi kalau kita picit calculator ni, shift sin kan negatif 2, kita dapat apa? Cuba kamu shift sin kan negatif 2, kamu dapat apa? Betul lah kalau kamu dapat math error. Yang ni bukan kamu buat salah. Memang tak ada nilai negatif 2 kat graf sin ni, betul tak? Sebab nilai maksimum dia adalah 1 dengan negatif 1. Jadi dia tak wujud nilai negatif 2 ni. Dia tak ada sudut untuk negatif 2. Jadi kita tak payah pakai jawapannya ni. Jadi yang ni kita tak payah accept jawapan dia. Jadi kita hanya accept jawapan yang ni saja. Jadi kalau untuk case cos dengan sin, dia tak ada nilai untuk yang lebih besar daripada negatif 1 ataupun 1. Okay, kamu picit calculator ni dapat math error. Jadi ni bukan kamu buat salah, memang tak wujud jawapan ni. Jadi sebab tu jawapan dia ini saja. Jadi jawapan ni kosong, 180 dengan 360 darjah. Dapat dah ke? Ini ke? Itu step-step dia nah. Okay, jadi kita tengok next question. Contoh ni kamu salin lah, elok-elok lah. Nanti cikgu akan bagi kamu latihan untuk kamu buat. B pula. 3 tan X campur 2 secant kuasa 2X sama dengan 1. Okay, cikgu tulis B kat sini lah. Supaya cikgu nampak soalan dia. 3 tan X campur 2 secant kuasa 2X sama dengan 1. Okay, ni pun sama kan? Dia ada dua nisbah trigo yang berbeza. Gini ada kuasa 2. Jadi kita tengok kita punya identiti ni lah. Ni kalau kita tukar dia jadi benda yang kita tak nak lagi, dia jadi dua benda juga, maknanya salah lah tu. Tujuan kita nak tukar dia identiti supaya dia jadi sama semua orang macam ni. Jadi secant kuasa 2X yang ni kan, dia sama dengan 1 campur tan kuasa 2X. Jadi semua orang akan jadi tan. Jadi tu betul lah. Itu maknanya kamu dah ambil langkah yang betul. Okay, kita gantikan.
Jadi kalau dia ada 2 kat depan dia, bila kita ganti kita bubuh kurungan. Sebab 2 ni akan darab masuk dengan benda yang dalam kurungan tu. Jadi sebab dia X lah tulis, jangan tiba-tiba tukar huruf pula dia jadi A pula. Cikgu tolak markah kamu buat macam tu. Okey, jadi bila dah jadi macam ni, kamu nampak tak dia ada 2 benda kan? Jadi 2 ni dia akan darab dengan 1 ni dan kamu jangan lupa dia akan darab dengan tan ni. Sebab dia macam X kan, ini X kuasa 2 kan. Jadi 2 darab X kuasa 2 dia jadi 2X kuasa 2 lah. Jadi 2 campur 2 tan kuasa 2X. 3 tan X campur 2 tan kuasa 2X sama dengan 1. Alright, jadi yang ni kalau kamu tengok dia, kalau kamu perasan dia macam bentuk kuadratik lah, cikgu susun comel-comel. 2 tan kuasa 2X campur 3 tan X. Pindah ini, tolak 1 sama dengan kosong kan. Jadi kalau cikgu tulis dalam bentuk XXX supaya kamu faham yang ni X kuasa 2. Jadi dia 2X kuasa 2 campur 3X tolak 1 sama dengan kosong. Dia setara macam equation yang macam ni. Jadi bila kita dapat kuadratik, kita kena EQN lah macam biasa lah. Jadi kita akan guna kalkulator kita. Kita akan EQN kan, mode ni sama sebab dia kuadratik lah. Jadi kita kena EQN. Jadi degree 2, masukkan sama sebab ni macam ni kan. Jadi maknanya A dia 2, B dia 3, C dia negatif 1. Jadi tan X kamu tu macam kamu punya jawapan X kamu. 2, 3, negatif 1. Okay, jadi kita dapat jawapan. Kenapa tak comel pula? Cikgu ada buat salah. Okey. Cikgu abaikan dia ni. Tadi dia 2 kan? 2 tolak 1 jadi apa? Positif 1. Cikgu betulkan sign ni. Ni ada 2 kan? Tolak 1 lah jadi dia jadi positif 1. Picit semula. Patutnya dia jadi comel lah. EQN macam tu bukan jawapan dia lah. Okey, jadi sekali lagi 2. Dia kena picitkan. Picit sini kot. Boleh masuk terus kah? Masuk balik lah. Okey, jadi 2, 3, 1. Okey, betul lah. Ni jawapannya. Okey, negatif 1/2 dengan negatif 1. Okey, jadi kita tulis dulu. Tan X sama dengan negatif 1/2. Satu lagi apa? Negatif 1 kan? Tan X sama dengan negatif 1. Kita tetap kena tulis dalam kurungan kuadratik lah. Macam biasalah sebab dia kuadratik kan. Jadi kalau kita nak tulis kuadratik macam biasalah dia 2 tan X tambah 1. Nampak? Lepas tu yang ni pula tan X tambah 1. Okay, jadi tak habis gini. Sebab last kali nak X kan, jadi kita kena shift tan kan. Jadi kita shift tan kan 1/2 lah. Jadi sebab negatif ni kita nak tengok jawapan kita punya sukuan kan. Jadi sebab dia ada negatif sign, kita nak jawapan kita dalam kuadran yang mana tan negatif saja. Add sugar to coffee. Ni dia tulis yang mana yang dia positif kan. Jadi tan ni akan negatif dalam sukuan yang kedua dengan yang keempat. Jadi kita nak jawapan dalam sukuan kedua dan sukuan keempat. Boleh nak? Jadi kamu shift tan. Dapat berapa tu? Shift tan 1/2. Dapat apa? Dapat apa? Shift tan 1/2. 26.56. Okey, jadi kita bunda betul-betul 26.57. Betul? Jadi kita ambil 26.57. Yang tu jawapan lah sukuan pertama tau. Jadi dia sudut rujukan kita. Jadi kita bagi simbol alfa dulu untuk dia. Okey, kita bukan nak jawapan ni. Yang ni bukan jawapan yang kita nak lah. Kita nak jawapan dalam sukuan yang kedua dan yang keempat. Jadi kalau sukuan kedua macam tadi Mujahid cakap kan. 180 tolak dengan nilai sudut tirus ni. Jadi satu nilai X kita 180 tolak 26.57. Satu lagi
Sebab sukuan keempat ingat tak? Sukuan keempat maknanya sudut dia besar ni. Ni sudut tirus kamu kan? 360 darjah tolak dengan sudut tirus. Ya nah, tolak 26.57. Okey, jadi kita dapat jawapan apa tu? Cikgu. Ya. Awak ada sin shiftan 1/2 ke sin shiftan negatif 1/2? 1/2 je. Sebab negatif tu macam sama je kan? Kenapa negatif tak ada? Kita nak sudut tirus tu. Jadi negatif ni untuk kita nak cakap kita nak jawapan waktu tan negatif. Boleh tak? Negatif ni untuk kita cari sukuan ke berapa saja. Tapi bila kita shiftan 1/2 saja. Yalah, kalau kamu shiftan negatif 1/2, kamu dapat jawapan sudut tu negatif, salah tu. Kita bukan nak sudut tu negatif. Yang negatif tu adalah sin kostan kamu tu. Faham tak? Faham tak? Okey. Jadi sekarang ni kita nak sudut dalam sukuan yang kedua dengan yang keempat. Sudut tu positif. Okey, yang negatif tu kamu punya sin kostan. Jadi kalau kita picit shift sin negatif 1/2, kamu dapat jawapan negatif. Salah lah tu nah. Jawapan dia bukan negatif lah. Okey, jadi 180 tolak 26.57. Jawapan dia 153.43. Satu lagi 360 tolak 26.57 ni. Dapat jawapan 333.43. Faham tak cikgu cakap tadi? Negatif ni untuk kita tentukan sukuan saja. Boleh? Jadi negatif ni nak cakap kat kita yang kita kena cari jawapan dalam sukuan yang kedua dengan keempat. Tapi kita shiftan tu shiftan 1/2. Bukan shiftan negatif 1/2. Boleh nak? Boleh ingat tak? Okay, jadi jawapan dia 2 ni tak habis lagi sebab ada negatif 1 ni. Kita kena cari jawapan untuk yang tu pula. Ni jawapan dia bagi. Kita dah ada 2 kan. Jawapan dia ada banyak sebab apa? Sebab dia ni. Kita cari dia yang sebelah sana. 153 dengan 333. Okay, jadi ni 2 lagi ni. Jadi shiftan negatif 1 ni, shiftan 1. Kamu tahu kan tan kat mana yang tan sama dengan 1? Kat sudut berapa? Ini betul ke? Ini shiftan negatif 1 kot. Dah. Ni mod kalkulator cikgu dalam radian. Tadi jawapan ni betul kan? Betul. Okey. Kenapa mod kalkulator cikgu dalam radian? Okey. Shiftan 1. Dapat berapa? 45. Jadi 45 ni bukan sukuan kita nak lah. Kita nak dia negatif juga kan? Jadi kita nak jawapan kita dalam sukuan yang kedua dengan sukuan yang keempat juga. Okay, jadi sudut rujukan kita tu sudut tirus yang kita picit shift sin 1, shiftan 1 tu. Lepas tu kita kena cari nilai dia yang betul. Jadi X dia, kamu boleh sambung je kat sini tau. Sebab semua last kali jawapan dia 44 tu lah. Jadi 45, 180 tolak 45. Dan ni jawapan dia dalam sukuan yang kedua. Dia dapat 135. Kan? Lepas tu yang last one, 360 tolak 45. Dapat jawapan 315. Ni nah. Okey. Dapat ke? Boleh? Okey. Jadi yang tu 44. Jadi kena ada 44 baru cikgu bagi kamu jawapan dia markah 1. Okey. Jadi jalan kerja ni kalau kita ada identiti yang kita kena ganti, tu 1 markah lah. Lepas tu kita buat kuadratik ni kita dapat 1 lah. Jadi kat sini boleh dapat dalam 4 markah lah. Macam tu lah. Okey. Jadi mari kita teruskan. Jadi kita dah buat dah A dengan B. Kita buat jawapan soalan nombor 2 ni pula. Kalau ada soalan tu tanya cikgu nah. Kopi. Okay, ni kita nak proof dulu. Tapi nampak lah dia punya proof ni tak susah sangat lah. Okay, lebih kurang sama macam kita dah buat tadi kan. Okay, jadi kita proofkan dulu. Buktikan left hand side sama dengan right hand side. Jadi yang ni pun sama, kita kena pilih left hand side. Left hand side sama dengan 1 over 1 tolak secant theta campur 1 over 1 campur secant theta. Ini kena tak silang sebab daripada 2 benda dia jadi 1 benda kan. Jadi kita kena satukan lah. Okay, jadi dia ni atas dia jadi 1 campur secant theta campur 1 tolak secant theta per 1 tolak secant theta 1 tambah secant theta. Ni A tolak B dengan A tambah B kan. Jadi dia jadi
satu kuasa 2 lah, tapi satu kuasa 2 tu 1 lah kan. Atas ni jadi 2 jadi hilang kan. Tambah secant theta tolak secant theta, jadi atas ni jadi 2 je. Dengan 1 tolak, memang negatif kan kat sini. Sebab A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, jadi secant kuasa 2 theta. Dia nak jadi cotangent, mesti kita ada apply identity. Kita tengok identity kita balik. 1 tolak secant kuasa 2 theta kan. Ni identity kita tadi. Secant nak tukar jadi cotangent lah tadi. Secant nak tukar jadi cotangent. Mana yang ni? Tan tak apa, tan dengan cotangent tu dekat. Okay, jadi kita akan pilih yang ni. Secant kuasa 2 theta sama dengan 1 campur tan kuasa 2 theta kan. Tadi kita punya, kamu boleh ganti terus sebab dia dah ada secant kat situ. Kalau kita ganti secant kuasa 2 theta, kita tak pusing apa-apa. Kita kena ganti dia dengan 1 campur tan kuasa 2 theta lah. Kalau kita nak pusing siap-siap pun tak apa je. Okay, jadi kita boleh tukar ni jadi yang ni. 2/1 tolak 1 campur tan kuasa 2 theta. Bila kita buka kurungan, negatif ni dengan negatif ni dia akan ada negatif kat sini. Negatif kat depan ni, negatif kat sini. Ni dia jadi 1 tolak 1 tolak tan kuasa 2 theta kan. Ni tinggal 2/- negatif tan kuasa 2 theta. Ni 1/tan kan ni kan. 1/tan tu cotangent kita. Jadi bila kita rewrite kan dia jadi negatif 2 cotangent kuasa 2 theta. Samalah dengan right hand side kamu. Okay, kamu dah shown dah. Dah, okay. Nampak faham jadi ni 1/tan lah. Jadi sebab ada 2 kat atas ni. Jadi ada 2 lah kat sini. Okay. Jadi lepas tu seterusnya. Jadi kita tengok yang ni. Dia sama sebiji kan. Jadi kalau sama sebiji kita boleh gantikan dia dengan right hand side ni. Sebab apa? Kita nak semuanya cotangent. Okay, jadi untuk B. Cikgu tulis macam ni lah. Sama dengan 3 cotangent theta campur 1. Nampak tak ni bentuk kuadratik kan? Jadi kita akan pindah dia. 2 cotangent kuasa 2 theta. Cikgu pindah ni pergi sana tapi cikgu rewritekan dia kat belah kiri. Jadi tambah 3 cotangent theta tambah 1 sama dengan 0. Jadi dia macam 2x kuasa 2 campur 3x campur 1. Sama tak macam sebelum ni? Sama kan? 2, 3, 1. Okey, jadi kita akan dapat negatif 0.5 dengan negatif 1 juga sebab sama. Dia bagi kita contoh yang dekat-dekat. Okey, jadi yang ni cotangent lah. Jadi cotangent theta sama dengan negatif 1/2. Lepas tu kita ada cotangent theta sama dengan negatif 1. Jangan lupa tulis kurungan. Ini apa tadi? 2 cotangent theta tambah 1. Yang ni cotangent theta tambah 1. Betul kan? Okey. Jadi kita tak boleh shift cotangent kan, tak ada kat calculator. Jadi kita kena songsangkan dia, tukar dia balik jadi tan. Jadi dia 1/tan theta sama dengan negatif 1/2. Okey, ni pun sama, cikgu tukar siap-siap dua-dua belah. Okey, jadi sebab kita nak tan theta, kita akan pindah satu ni pergi sana. Jadi maksudnya dia ni kita akan songsang kan. Jadi dia akan jadi tan theta sama dengan negatif 2. Yang ni kalau songsang dia masih lagi dapat diri dia. Sebab negatif 1. Okey, jadi lepas tu kita akan shift tan kan. Jadi tan tak apa, dia ada infinity kan. Maknanya dia ada negatif 2 kat nilai dia. Jadi kita shift tan 2. Kita dapat sudut. Dapat berapa sudut dia? Alpha sama dengan apa? Shift tan 2 dapat 63.43. 63.43. Yang ni dapat apa shift tan 1? 45 kan? Ni 45 ni. Okey, jadi yang ni kita nak jawapan macam tadi kan, dia negatif. Jadi kita nak dia dalam sukuan yang kedua, add sugar to coffee, dan sukuan yang keempat. Jadi jawapan dia dalam sukuan yang kedua 180 tolak dengan 63.43.
Ingat jalan kerja dia. Dapat 116.57. Sukuan keempat 360 tolak dengan sudut kemudahan sukuan pertama 63.43. Dapat 296.57. Okey, jadi yang ni yang tadi tu kan. Dalam sukuan kedua 180 tolak 45 dapat 135. Oh kejap. Cikgu tak tengok dia nak julat jawapan apa. Tak apa, kita tulis dulu semua. Lepas tu 360 tolak 45 dapat 315. Yang ni semua jawapan dia. Okey. Tapi dia ada kata apa? Jadi tapi dia nak dalam 2 sukuan je. Okey, cikgu lupa. Jadi kalau dia nak 2 sukuan je, maknanya kita nak kena reject jawapan dalam sukuan yang keempat lah. Dia tak nak jawapan ini. Jadi kita ikut arahan lah. Jadi theta kita 116.57 dengan 135. Ini kalau kamu jawab lebih, kira salah tu sebab kamu tak ikut arahan ni kan. Okey, jadi jawapan dia 2 tu, betul tak tadi? Betul lah, sebab tu jawapan dia 2 saja. Okey, jadi kita buat soalan yang last kali ni. Ini lebih kurang sama kan? Jadi cikgu skip yang ni sebab cikgu rasa sama saja dengan atas ni. Dia banyak bagi kita benda yang lebih kurang sama. Kan? Nampak kan? Okay, jadi kita akan terus buat dia punya soalan yang seterusnya ni. Jadi ni sebiji sama dengan atas ni. Jadi kita terus pakai 2 cosecant theta lah. Jadi 2 cosecant theta sama dengan 3 sin x ni. Dan dia suruh cari dalam 4 sukuan tapi nak jawapan dalam darjah dan minit. Jadi kalau jawapan kita sekarang ni dalam darjah saja. Darjah dan minit tu bila kita tekan butang darjah minit tu lah. Okey, jadi kita selesaikan ini. 2 cosecant theta sama dengan 3 sin x. Apa tadi 2 apa? 2 cosecant theta sama dengan 2 sin x lah. Tersalah je. Apalah cikgu ni. Tengok sekejap dah lupa dah. Okay. 2 cosecant, kena tukar jadi x. 2 cosecant x sama dengan 3 sin x. Okay. Ubah balik. 2 cosecant x sama dengan 2 sin x. Alright, jadi ni soalan nombor 2. Tak apa, nanti cikgu bagi kamu kertas ni lah. Kamu boleh salin balik. Elok-elok comel-comel. Dah soalan nombor 3. Nombor 3 kan? Cikgu tengok buat nombor 3 kan? Ni dah buat dia kan? Yang ni lah. Nombor 3. Okay. Jadi kamu tengok kan dia tak ada kuasa 2 kan? Nampak tak? Tapi dia tak sama. Jadi apa yang kita boleh buat? Okay. Jadi dia tak adalah tak sama sangat. Betul tak? Cosecant ni salingan kepada sin. Betul? Jadi kita boleh tukar dia. 2. Yang ni satu bersin kan? Sama dengan 2 sin x. Okay, jadi darab masuk dia jadi 2 over sin x lah. Sama dengan 2 sin x. Jadi sin x ni boleh baling sana. Jadi sin x darab dengan sin x macam x darab x. Boleh? Jadi x kuasa 2 kan? Jadi dia akan jadi sin kuasa 2x lah. Kuasa 2 tu ingat lah di sini lah, bukan kat x tu lah. Okay, jadi 2 sama dengan 2 sin kuasa 2x gitu. Okay, jadi kita pindahkan 2 kat ujung ni. 2 sin kuasa 2x tolak 2 sama dengan kosong. 2 ni dengan 2 ni tak boleh tolak tau. 2 ni kat depan tau. Dia 2x kuasa 2 tolak 2. Jadi jangan sekali-kali kamu ambil 2 ni tolak 2 ni. Tak boleh. Okay, jadi kalau dia macam ni, kenapa cikgu pindah dia macam tu lah? Sedangkan kita boleh pindah 2 ni saja kan? Okay, jadi dia dah senang dah ni. Kita pindahkan dia. Yang nombor-nombor ni pergi sana. Sin kuasa 2x sama dengan 2. Pasal ada 2 kat atas ni kan? Jadi 2 darab dengan sin kuasa 2 ni maknanya bila pindah sana dia jadi bahagi. Jadi dia jadi 1 lah. Okay, ni sin kuasa 2x sama dengan 1. Jadi ini x kuasa 2 lah. Jadi kalau kata kita nak remove kuasa 2 ni, dia akan jadi punca kuasa. Jadi kamu ingat tak kalau kita kuasa 2 apa-apa nombor, kalau dia negatif dia akan jadi positif kan? Jadi kalau kita ada set, maknanya di jawapan dia akan jadi tambah tolak. Jadi ni sin x sama dengan tambah tolak set 1. Dia ada tambah tolak.
Okay, jadi kita nak kena picit kalkulator shift sin set 1 tu je. Boleh? Kita akan dapat alpha kita. Tapi bila dia ada tambah tolak, maknanya kita nak jawapan dalam semua sukuan. Faham? Sebab dia nak dua-dua, yang positif dan yang negatif. Okay. Sekejap cikgu tengok jawapan dia ni. Cikgu ada buat silap tak? Tak, jawapan dia ada 4 biji kan? Cuba kamu shift sin kan set 1 dapat apa? Cikgu ada buat salah ke? Ni 90. Cikgu macam ada buat salah. Sekejap. Kat mana salah cikgu? Tiga sini. Tadi cikgu buat 3 kat depan dia. Oh, kenapa kamu tak cakap cikgu? Okay. 3 lah. Tak pasal. Kamu tak pasang juga. Okay, ini 3 lah. Okay. Jadi kat mana yang kita nak kena betulkan? Ni 3. Ni 3 kan? 3 per 2. Okay, 3 per 2 ni. Okay. Jadi itulah set 1 tu 1. Okay, 3 per 2. Okay. Jadi kita shift sin kan set 3 per 2. Okay. Mana dia? Shift sin. Bukan 2 per 3. Ya ke? Lah. Jap. Ni cikgu buat balik lah. 2 per 3. 2 per 3 ya? 2 sin X sama dengan 3 sin X. Cikgu darab kan? Yelah. Ni calculus luar biasa ni. Itulah dia. 3 per 2. Lepas tu sin X sama dengan tambah tolak set. 2 per 3 kan? Bila kamu dah cakap banyak kali pun dia jadi terbalik lagi. Sebab 3 ni pindah sana. 2 per 3. Betul. Okay. Betul kan? Kalau kamu tengah salin tu. Okay. 2 per 3. Shift sin kan? Shift sin kan? Dapat berapa? 41.81. 41 ada set tak? Tembus set tak? Shift sin 2 per 3. Ada set. 54.74. Betul. Okay. Tadi yang Jaris punya tu kamu tak buat set. Okay. Ni jawapan dia 54.74. Betul. Yang tu jawapan sukan pertama kan. Kita nak 4 sukan kan. Okay, jadi yang first tu 54.74. Okay, dalam sukan kedua berapa jawapan dia? Sekejap. Dalam darjah dan minit. Sekejap kita tukar darjah dan minit. Ini jawapan dia kena dalam darjah dan minit lah. Jadi jawapan tadi tu kamu kena tekan. Nampak tak? Jadi kita tulis kat bawah. 54 darjah 44 minit. Itu jawapan nombor 1. Jawapan nombor 2 kita apa? $180 tolak dengan 54.74. Yang tu jawapan sukan kedua kan? Dari kamu macam duduk dalam air sebab apa? Okay. 180 tolak 54 darjah 54.74 tu kita boleh guna dia dalam darjah sajalah. Lepas tu kita tukar jadi minit dengan butang kosong koma tu. Dapat berapa yang kamu punya sudut dan sukan kedua? Dalam darjah dan minit. Dapat apa? Dapat apa? 125 betul tak? Darjah 15 minit. Boleh nah. Okay. Jadi dalam sukan ketiga 180 tambah dengan kamu punya sudut rujukan yang kita boleh still berbual sebagai alpha lah. Okay. Campur dengan 54.74 ni. Lepas tu tukar jadi darjah dan minit. 2, 3, 4 darjah 44 minit. Jadi kalau belakang tu 30 kita kena bunda satu kan. Tapi 24 tak payah. Okay, jadi yang last one 360 tolak dengan 54.74 ni. Dapat jawapan
305 darjah 15 minit. Ni lah. Ni minit. Jauhnya jawapan cikgu. Sekejap. Okey. Yang last one ni kita kena bunda sebab tadi cikgu kata 30 saat tadi kita kena tambah 1 kat minit tu kan. Jadi kat sini dia jadi 16. Sebab nak? Faham tak? Jadi ingatlah, jadi sebab 30 saat tu separuh kan, 0.5 kan. Jadi kita kena tambah 1 kat minit tu. Jadi kalau kita tengok kalkulator, dia jadi kat sini sekarang ni kalkulator cikgu dia 36 kat belakang tu kan. Jadi kamu 36 saat lah tu. Jadi kamu kena tambah 1 kat tempat minit tu. Boleh lah. Cikgu cakap saja tapi cikgu tak buat pun. Okay. Jadi yang ni 6 lah. 2 orang kot. Yang mana yang 5 ni ending dia. Okay. Tadi yang ni dak kan. Ni dak kan. 20 lebih kan. Okay. Jadi kita boleh check balik. Okay. 30 ke atas tambah 1 lah. Jadi kita kena peringat diri kita. Okey, boleh ke? Dah lewat dah sebab cikgu start lewat tu lah. Okey, jadi yang ni semua jawapan dia. Okey, pastikan kita bunda dengan betul. Alright, jadi cikgu bagi kamu homework sikit. Lagi cikgu hantar dalam grup. Cikgu akan bagi kamu latihan yang macam ni, penyelesaian lah lagi yang dalam buku ni juga. Lagi cikgu hantar kat kamu. Jadi cikgu harap kamu tak ada masalah lah untuk mengira ni. Kalau ada kamu tanya cikgu, kalau ada kekeliruan. Okay, jadi untuk next class kita akan tambah lagi persamaan baru lagi. Okay, jadi tapi kita dah tahu dah cara metod-metod yang akan keluar lah. Kebanyakan ni dia sama ada lukis segitiga, penyelesaian ataupun bukti kan. Dia antara 3 tu. Dan lepas tu kita akan belajar yang aplikasi pula. Ada satu lagi yang dikata sebagai aplikasi tu kan. Jadi okey ke? Kamu okey ke sekarang? Okey lah, nak pilih ke siapa yang nak kena hantar jawapan kat cikgu? Cikgu tak nak minta semua. Bukan peluang. Nak pilih tak? Jaris? Cikgu pusing benda tu. Pusing wheel tu? Sini tu. Tapi tak pun nama saya. Oh, mana boleh tak guna nama kamu? Cikgu tengok dalam sekejap. Cikgu ada kan? Jaris. Saya tengok apa yang Nabil nak je, Nabil nak. Draw a name. Ada kelas kamu kan? Nabil nak cikgu. Sabar. Betul Nabil nak? Syahrudin. Betul ke ni? Mana dia? Dia kata dia dah siap dah dia kata. Oh ya? Sekejap kita. Dia kata dah siap kata. Cikgu draw a name lah. Jadi nanti kat grup cikgu bubuh soalan dia. Dia kena tunjuk cikgu dia punya jalan kerja dia. Boleh lah. Jadi orang yang cikgu pilih 3 orang. 3 orang. Orang yang pertama Luqman. Yes. Luqman ada ke ni? Ada kan Luqman? Ada. Ya. Hantar. Okay. Orang kedua Mujahid. Saya baru nak volunteer. Saya baru nak volunteer. Kamu tengok balik video cikgu, tak faham tanya cikgu soalan. Okay, orang yang ketiga cikgu tukar kalau keluar nama yang dah keluar hari tu, yang dia tunjuk cikgu graf dan dia hantar cikgu graf, cikgu tak pilih dia. Boleh lah. Nabil. Nabil memang beruntung. Beruntung siap Nabil. Baik Nabil. Keluar nama Nabil. Baik doh. Tarik nama dia. Ini cikgu Okey. perfect. Okay, 3 orang ni kena hantar cikgu dia punya jawapan. Okey, jadi Baik masa doh. catuk sikit kan? Betul, sebab esok pagi ada kelas kan? Hantar cikgu malam ni hantar. Buat Jaris nak tak cikgu? Jaris nak ke? Dia kata aduh awak lah tak dapat dia kata. Okey, boleh Jaris boleh dah. Kawan tali Jaris lah. sekali. Okey. Baik doh. Acik rajak makcik. Acik pula. Tak ada ya. Okey ya. Tak apa. Terima kasih. Okey, seorang baca doa untuk cikgu. Siapa? Mujahid lah. Mujahid baca doa menutup.